Sebenarnya telah dijelaskan keterangan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW tentang haramnya berdusta secara garis besar. Dusta adalah salah satu dosa besar dan keaiban yang paling buruk. Secara ijma' telah disepakati oleh umat Islam tentang haramnya berdasarkan nas yang jelas. Oleh kerana itu tidak perlu lagi disebut satu persatu secara terperinci. Yang penting adalah mengetengahkan hal yang dikecualikan dalam memerhatikan hal yang lebih mendalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini. Hormati lagi dikasihi seluruh jawatan kuasa muslimat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan menyambung lagi perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masuk pada pagi ini pada muka surat 755, kitab lama, masih pada satu tajuk baru, tajuk kecil, larangan berdusta dan macam-macamnya. Macam-macamnya. Muka surat 755, kitab ibu-ibu 611. Ada lagi 611 nah. 755 611. Baik, tajuknya larangan berdusta dan macam-macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya telah dijelaskan keterangan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW tentang haramnya berdusta secara garis besar. Dusta adalah salah satu dosa besar dan keaiban yang paling buruk.
secara ijma' telah disepakati oleh umat Islam tentang haramnya berdasarkan nas yang jelas. Oleh kerana itu tidak perlu lagi disebut satu persatu secara terperinci. Yang penting adalah mengetengahkan hal yang dikecualikan dalam memerhatikan hal yang lebih mendalam lagi. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, pagi ini kita nak tengok tentang larangan berdusta. Dan secara asasnya berdusta ataupun dalam bahasa Melayu kita disebut menipu lah. Bercakap benda yang tidak benar ataupun perkara yang tidak betul. Contoh mudah, kalau hari ni kita sebut hari ni hari Jumaat, maknanya tipu lah. Itu bahasa mudah yang kita nak boleh faham. Dan dia kata secara asasnya menipu ini adalah dikategorikan sebagai dosa yang besar. Menipu ni bukan benda kecil. Tipu ni benda yang sangat besar lah. Benda-benda yang besar yang kita kena cuba dan usaha untuk mengelakkannya dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang kita nak tengok ni pada hari ni bukannya memfokus pada larangan itu. Larangan tu semua dah tahu, maknanya tak boleh menipu, tak boleh membohong, tak boleh berdusta, tak boleh yang sewaktu dengannya. Dan kita akan tengok beberapa dalil dulu sebelum kita pergi secara lebih detail, lebih mendalam kata penulis kitab ini, iaitu tentang perkara yang dibolehkan menipu. Siapa tak datang hari ni rugilah. Sebab ada benda kita boleh tipu rupanya. Sabar dulu. Baik, cuba tengok hadis. Rasanya sudah cukup hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di bawah ini, iaitu usaha untuk menjauhkan penipuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi thalath, iza haddatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta. Ini hadis yang familiar lah tentang sifat orang-orang munafik. Antaranya bila dia bercakap dia suka berdusta, suka tipu, suka putar belit, suka kelentong, suka macam-macam lah, yang sama maksud. Yang kedua, bila berjanji ia menyalahi janji ataupun dia mungkir janji lah, yang selalu kita sebut. Dan yang ketiga, bila diberi amanah ataupun kepercayaan ia khianat. Ia tidak menyelenggarakan amanah yang diberi itu dengan sebaik-baiknya. Baik, hadis itu adalah hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis yang berikutnya daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ah. Iza tumina khana wa iza haddatha kazaba wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim iza wa'ada akhlafa badalu iza tumina khana. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat. Tadi 3, yang ini ada 4 sifat. Siapa yang ada pada dirinya sifat itu, ia adalah seorang munafik yang hakiki. Munafik yang betul-betul munafik lah, kalau ada keempat-empatnya. Dan siapa pula yang ada pada dirinya satu sifat itu, dia tak cukup 4 tapi ada salah satu,
Bererti ada satu macam sifat munafik pada dirinya sehingga ia melepaskannya. Jadi kalau boleh keempat-empat ni jangan ada lah. Ataupun kalau ada salah satu, kita buang cepat-cepat. Melepaskannya maksudnya kita hilangkan sifat tidak baik itu kepada sifat yang lebih baik. Maksudnya kita ubah perangai. Yang pertama kata Nabi, apabila diberi amanah, ia khianat. Sama macam tadi. Yang kedua, apabila berbicara, ia berdusta. Ketiga, apabila berjanji, ia memungkirinya. Dan yang keempat, bila berselisih, ia akan melakukan kejahatan. Bila selisih, maksud dia bila bergaduh, dia akan menyambung dengan benda yang jahat. Mula-mula masa muka tak bertegur. Lepas tu sambung benda jahat pula. Hantar macam-macam. Benda jahat kan. Sihir ke apa benda ke. Dia itu perangai munafik. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pun sebagai seorang Muslim, alhamdulillah Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Jadi tolong kita jauhkan perangai-perangai munafik ini. Yang kita sebut tadi sifat. 4 sifat munafik, 3 sifat munafik dalam 2-3 riwayat. Ada satu buku, nipis saja bukunya. Mungkin tak tahulah, kalau dah habis kitab kita ni tak tahu bila nak habis. Tu hari macam Disember kan. Ni dah Januari, tak tahulah bila. Ada satu kitab nipis je. Dia lebih kurang macam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dia nipis-nipis tu. Syekh Fahmi Zamzam lah. Jadi ada satu kitab nipis macam tu, tajuk dia 50 tanda orang munafik. Lagi banyak. Yang ni 4 sifat yang Nabi sebut tu sifat. Yang tanda ni perangai yang lagi teruk lah, yang macam-macam. Jadi sebab itu kita hidup ni kena hati-hati, sebab kita rasa macam kita okey, tapi kita takut sifat tu ada, kita tak perasan. Dan kita pernah ulas sebelum ini tentang munafik ini, iaitu untuk kenal munafik dari sudut amalan dan ibadah memang susah. Nak kenal orang munafik dari sudut pengamalannya, ibadahnya memang susah. Sebab apa susah? Sebab dia sama macam kita. Munafik ni sama macam orang Islam, orang beriman yang lain. Kita subuh tadi 2 rakaat, munafik pun 2 juga. Sama. Macam mana nak kenal? Kita sah depan, dia pun sah depan. Kita jubah berkilat, dia lagi berkilat. Serban dia lagi besar daripada serban Nabi kan. Kalau zaman munafik, zaman Nabi tu, Dolah bin Ubay tu, serban dia lagi mahal kualiti daripada serban Nabi. Rupanya bapa munafik Madinah. Jadi nak kenal dari sudut ibadah susah. Kita semain subuh 2, dia pun 2. Kita kunut, dia kunut juga. Kita menghadap kiblat Mekah, dia pun Mekah. Kita Ramadan puasa, munafik pun Ramadan. Kita buka puasa kurma biasa, dia kurma Nabi. Lagi handal daripada kita. Kita terawih, dia pun terawih. Serupa tak? Haji pun kita Mekah, dia Mekah juga. Jadi nak kenal sudut ibadah memang tak jumpa lah. Payah nak jumpa. Tetapi nak kenal melalui tanda-tanda yang Rasulullah sebut tadi. Dan Nabi SAW tidak akan menyebut perkara yang tidak betul. Nabi dia takkan sebut benda yang tak berlaku atau tidak betul atau tidak tepat. Selalunya apa yang baginda usulkan dalam hadis-hadis ini adalah benar berlaku. Itu kita kena hati-hatilah. Jadi kalau sebelum ni kita ada perangai-perangai suka tipu ke, suka belit-belit, suka khianat, suka mungkir janji, kita ubahlah. Ya, kita taubat, kita baiki balik. Mudah-mudahan Allah akan membersihkan jiwa kita menjadi Muslim yang sejati, insya-Allah.
Baik, sambung lagi. Menurut riwayat lain daripada Imam Muslim, apabila berjanji ia menyalahinya sebagai ganti kalimat khianat. Itu tak ada apalah. Baik, ada pun yang dikecualikan daripada hukum haram. Ni yang nak dengar ni. Maknanya boleh tipu, tapi bila nak boleh tipu? Cuma kena hati-hatilah dalam orang Melayu ni, dia ada sebut istilah tipu sunat tu. Mana datang tak tahu yang tu. Kan? Jadi tak apa, kita akan tengok. Cuma dalam hidup ni, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada benda yang sebaiknya jujur saja, cakapnya betul, cakapnya elok, cakapnya tak menipu, cakapnya baiklah. Tapi ada masa-masa yang tertentu agama mengharuskan atau membenarkan kita, baik lelaki atau perempuan, pada masa situasi itu harus boleh tipu. Dalam suami isteri pun ada. Lagi best. Sabar dulu, sabar. Saya baca benda ni malam tadi pun serabut kat kepala saya ni. Saya takut salah hurai. Kan? Ni aku salah hurai ni kan. Ustaz kata, orang kata aku menipu pula ni. Kan? Nanti orang kata, apa ustaz ni mengajar orang menipu? Kan? Dia masuk kuliah dah sekerat. Dia tak dengar daripada awal tadi. Itu yang risau juga tu. Baik, ada pun yang dikecualikan dari hukum haram, maknanya dia tak jadi haram lah. Adalah riwayat daripada Ummu Kalthum radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan au yakulu khairan." Tidak terbilang atau tidak dianggap pendusta orang yang mendamaikan perselisihan di antara manusia, lalu ia menyebut-nyebut suatu kebaikan atau mengatakan suatu kebaikan sebagai keinginan baik lawan orang yang tersebut. Dia macam ni. Boleh menipu ni dibenarkan dalam Islam. Kita nak menipu apabila nak mendamaikan. Katalah, sebab tadi ajar saya cerita ustaz itu, ustaz ni ya. Katalah ustaz A, ustaz B bergaduh. Jadi ibu-ibu jadi orang tengah. Kan? Contohlah, tak sedap lah pakai ustaz. Orang lain lah. Sebab ustaz jarang bergaduh sebenarnya. Kan? Walaupun kadang bergaduh agak. Bergaduh bab-bab ilmu lah kan. Bergaduh cara sihat. Jadi katalah ada dua orang bergaduh, ipar duai kita lah. Adik ipar kita dengan besan dia ke apa benda tak kisahlah. Dua orang bergaduh. Nampak tak lega bergaduh tu. Teruk benar bergaduh dia daripada sikit-sikit membawa pada left group. Lepas tu membawa pada raya pun tak datang. Dia melarat lah berpanjangan. Jadi diharuskan kita ni membantu dengan cara menjadi orang tengah untuk mendamaikan. Jadi cara dia tipu tu macam mana? Kita buatlah cerita. Kan? Kita kata kepada A ni, kau tahu tak? Walaupun kau bergaduh dengan Kak Ipar kau tu, baru ni dia pergi umrah, dia beritahu kat aku, dia doakan kau. Dia doakan kau sihat, kau begitu. Depan Kaabah, tak ada pun. Contohlah, dia memang dia pergi umrah, tapi dia tidak doa, kita tak tahu. Tapi kita menyampaikan info itu supaya yang A ni tenang sikit. Kendur sikit lah, sekeru nak bergaduh tu. Ataupun duduk tak duduk, terserempak salah seorang, kita pun beritahu tu, Ipoh Ken Salam. Dia kata kalau free WhatsApp lah dia ada nak cerita sesuatu. Kita jernihkan suasana tu, walaupun benda tu tak ada pun sebenarnya, tetapi Islam mengharuskan. Sebab kalau dah itu je cara yang boleh menyelamatkan. Tengok macam mana kuatnya Islam
menjaga silaturahim. Kan sampai Nabi kata, la yadkhulul jannatal qati'. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nabi dah bagi satu jaminan ataupun warning. Nabi kata orang yang suka berbalah, merenggangkan, memutuskan silaturahim adik-beradik ke kawan-kawan ke apa benda lah, silaturahim dia suka putus, dia suka bergaduh dengan orang tak pasal-pasal ni, Nabi kata tak akan masuk syurga. Dan dalam hadis lain Nabi sebut boleh kita nak bermasam muka tapi tak boleh lebih 3 hari kan. Tak boleh lebih 3 hari. Bergaduh dengan bini contoh, hari ni start bergaduh 3 hari je. Kalau tak tegur ke nak masam ke nak buat muka 13 Mei ke apa, 3 hari saja. Hari keempat kita bermasam lagi, kita berdosa. Tapi kalau kita hari keempat cuba hubungkan balik, pihak satu lagi buat tak tahu, itu dia punya pasal. Tapi kita sudah lepas lah, kita punya kota tu kita dah lepas. Mana kita dah cuba selamatkan tapi dia buat tak layan, itu dia punya hal lah. Yang penting selalu kita pesan, kita jangan jadi pemutus, jadilah penyambung. Maksimum 3 hari. Kita orang Melayu bergaduh 3 tahun, 3 kali raya kan, macam-macam berserabut masyarakat kita. Dia suka sangat nak berkelahi tu, tak tahu apa faedah kan. Faedahnya tak ada apa, masa muka tak bertegur, sakit hati, stres kan. Stres tu kan, bila bergaduh kita stres sebab kita mikir orang tu. Walhal kita banyak benda nak kena fikir. Ramadan lagi 81 hari. Puasa tak habis lagi. Kan? Banyak benda kan nak kena fikir. Nak mikir COVID lagi. Delta Cron pula. Sebelum ni varian Delta. Itu yang terbaru Omicron. Ini gabung pula. Delta Cron. Lepas ni Transformer pula. No? Kan Doraemon lah, apa macam-macam nama lah. Tapi tak kira lah nama apa pun, semuanya tak elok lah. Jadi kita banyak benda nak mikir. Yang mangsa banjir lagi nak mikir rumah tak settle, kereta tak hidup kan. Banyak lagi masalah-masalah hidup yang kita nak fikir. Dalam masa yang sama pergi gaduh dengan orang, gaduh dengan AJK surau, bergaduh dengan ustaz, berbalah dengan jabat agama kan, macam-macam kita ni. Jadi tak selesai. Sebab itu Islam ni agama yang sangat menitik berat silaturahim. Dan antara asbab, kita pernah bincang saya rasa benda ni dulu, antara ini asbab dengan izin Allah, dia panggil sebab musabab. Antara asbab ini Nabi sebut ni, bukan saya reka pagi ni, Rasulullah yang sebut. Antara asbab yang boleh memanjangkan usia seseorang itu, selain dia rajin sedekah boleh memanjangkan usia, Nabi kata dia rajin menyambung silaturahim. Dia jaga silaturahim. Itu orang yang ada potensi panjang usia dengan izin Allah. Sebab ada takdir Allah yang boleh berubah. Dengan doa, dengan perangai kita, dengan akhlak kita, Allah boleh ubah. Mungkin asalnya umur dia 60 barangkali, tapi dengan takdir Allah, dengan perangai dia suka menyantuni orang, menyambung silaturahim, rajin ziarah, Allah naikkan 65 contoh. Benda tu boleh berlaku sebab Nabi sebut. Jadi kita ni rajin menyambung silaturahim. Kan? Kena rajin. Jangan suka memutus. Saya ingat arwah mak saya lah kan. Arwah mak saya ni jenis dengan arwah ayah sama lah. Dia jenis hujung minggu je dia suka ajak anak-anak, jom pergi rumah maklum kau kat sana, pergi kat Setapak, pergi kat Kelang, hampir setiap minggu kan. Dia nak anak-anak ni kenal saudara. Orang dulu kan macam tu kan,
Bila raya 13 anak, 13 orang usung. Mujur tak naik bas sekolah. Punyalah ramai kan. Satu kereta memang tak muat. 2-3 trip mengusung. Adik-adik ramai kan, 13 orang. Jadi bawa kulu kilir. Mesti zaman kita dulu kan. Kalau raya wajib ikut. Tinggal memang kena libas punya. Sebab biar kenal saudara. Kita hari ni jadi lain kan. Nak pergi raya tanya ada internet lah rumah maklum. Dia tanya nyawa dia dulu. Kalau tak ada internet tak apa, mak kan salam je lah kat maklum tu. Nanti saya WhatsApp kan, suka hati dia je. Jadi silaturahim ni penting nak. Kena jaga baik-baik. Jangan kita putus-putus sebab tempat dia bukan main-main lah. Tempat dia dalam api neraka. Wala'iyahzubillah. Baik, sambung lagi. Menurut riwayat lain daripada Imam Muslim, daripada Ummu Kalsum radhiyallahu anha ummul mukminin, ia berkata, walam asma'hu yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalath, yakni al-harb wal islah bainan nas wa haditha rajuli imra'atahu wal mar'ati zawjaha. Dan kata Ummu Kalsum, aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan pada suatu yang dikatakan oleh manusia kecuali 3 perkara. Jadi boleh diharuskan menipu. Saya tak sukalah guna perkataan boleh tipu. Nanti orang ingat, boleh menipu suka hati kan. Mana pengecualian lah. Mana dia harus dan dibenarkan menipu tu. Dengan asbab yang tertentu, Nabi kata Ummu Salamah, dia pernah dengar Rasulullah sebut 3 tempat saja. 3 situasi ni saja yang kita diharuskan menipu. Nombor 1, dalam peperangan. Nombor 2, mendamaikan perselisihan manusia. Yang tadi itulah, bergaduh-gaduh apa semua. Dan yang ketiga, bicara seorang suami terhadap isterinya. Serta sebaliknya, bicara isteri terhadap suaminya. Ini yang saya kata laki bini tadi tu. Baik, dia gini. Nombor 1, boleh tipu dalam perang. Peperangan lah. Peperangan. Sebab itu Nabi kata al-harbu khida'. Nabi kata perang itu adalah penipuan. Memang menipu. Kan? Katalah negara ni perang dengan negara musuh. Negara Islam perang dengan negara musuh. Macam ini kita tengok apa tu Brigade Al-Qassam umpamanya kan, dekat Palestin di Gaza. Macam-macam penipuan yang mereka buat. Helah, dipanggil helah dalam perang. Itu diharuskan. Tapi hebatnya Islam dalam peperangan ni, walaupun diharuskan menipu, tapi akhlak tentera Islam sangat hebat. Tentang tengok yang berapa kali dah Gaza diserang apa semua kan. Hebatnya Brigade Al-Qassam ni, sebelum dia lancar serangan, dia bagi tahu dulu. Dia nak lancar serangan dekat bandar Haifa, contoh bandar di Israel, ataupun Ashdod ke nama-nama tempat Israel tu lah. Jadi mereka bagi tahu dulu, buat siaran media dulu. Besok pukul 8 malam, tarikh sekian, kami akan lancar serangan ke bandar sekian. Jadi tolong bersedia, tolong kosongkan, orang tua ke apa tolong selindung. Itu baru betul akhlak perang dalam Islam. Kan, masjid kita boleh robohkan, kuil gereja tak boleh usik, pokok-pokok tak boleh musnah. Itu perang dalam Islam. Perang hari ni tak jadi gitu. Dia tembak ikut dan je. Jadi katalah tipu tu contoh macam tentera Islam. Kan, tentera Islam ni katalah muda-muda dah tak ada. Tak mana hilang tak tahu, tinggal orang tua jadi tentera. Rambut semua beruban. Jadi boleh tipu, hitamkan rambut. Itu boleh. Hitamkan rambut supaya bila orang Amerika teropong tengok, muda-muda tentera Islam. Teropong lah. Dia teropong tengok berkilat, rambut belah tepi semua. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa lah belah tepi ni. Kan, jadi dia nampak muda tak? Tipu lah. Wah, tua dah. Dah bawa keluar duit KWSP dah semua. Kan, dah pencen habis lah. Duit pencen pun dah lesap.
kan, semua bertongkat ni, tapi sebab nak perang punya pasal semangat jihad, hitamkan kala rambut biar nampak muda belaka tak. Itu nama tipu lah, tapi itu diharuskan. Ataupun macam-macam lah, saya nak urai pun kita tak ada pengalaman perang tak, tapi boleh faham maksud dia gitu. Yang kedua tadi Rasulullah sebut adalah mendamaikan manusia yang bergaduh. Kita mendamaikan manusia yang bergaduh. Contohlah si A, si B ni nak bergaduh sampai orang kata nak berbunuh ni. Maka kita pun nampak kejadian tu, kita kenal dua-dua ni pula, mudah kerja kita lah. Kita kenal kedua-dua ni. Maka kita pun kata pada kawan yang betul-betul dah mengamuk macam nak tikam orang, kita kata kat dia ni, bang, saya dengar tadi anak abang kena langgar kat simpan depan. Contoh gitu. Alihkan perhatian dia supaya dia tak jadi nak pergi bunuh bergaduh tu, biar dia pergi lari kat traffic light mana pun tak tahu. Rupanya tak ada apa kan. Nak menyelamatkan, itu diharuskan. Jadi yang lain-lain tu contoh, ibu-ibu, tuan-tuan fikir sendirilah. Bak kata Nabil, lu fikirlah sendiri. Saya nak mikir contoh yang banyak, saya pun pening. Kita bagi contoh sikit-sikit je. Baik, yang ketiga adalah suami dan isteri. Tapi suami dan isteri ni ada dia letakkan syarat, menipu tu tak boleh sampai kita macam menyebabkan isteri tak dapat hak harta. Itu tak boleh lah. Orang kata sekadar menipu untuk menyelamatkan rumah tangga, tidak sampai pasangan itu kehilangan harta benda ataupun menyebabkan dia tidak layak mendapat pusaka dan sebagainya. Itu tak boleh. Tipu yang melibatkan aset atau harta benda kehilangan, itu Islam tak benarkan lah, walaupun suami isteri. So contoh yang dibenarkan apa? Katalah balik lambat satu lah. Katalah macam ni lah, kita tengah duduk-duduk ujung-ujung minggu kan, suami isteri, tiba-tiba bini tanya, bang, abang dulu ada makwa tak? Contoh kan. Jawab tak ada selalu lah. Tak. Kalau jawab ada sekarang, meletup, panjang cerita lah. Jadi mana ada yang abang ni siapalah yang nak cerita ayat tu kan, padahal bersusun dah dulu zaman sekolah. Jadi tipulah untuk menyelamatkan rumah tangga dah. Ataupun kita balik kerja, lepas tu bini tanya, bang, ni ayam dah siap dah makanan semua, jom kita makan sekali. Walaupun kita dah makan di office, dah kenyang nak meletup perut ni, dia akan tanya dulu, abang nak makan belum? Kita pun mata dah terpandang atas meja dah penuh, bini aku masak penat dia kan. Cakap je lah, tadi abang tak makan pun, adalah kari pap sebiji tadi, padahal 3 pinggan nasi Arab tu. No? Dia nak masuk rumah pun dah sesak nafas dah ni, nak perlu bantuan oksigen kan. Tapi dah tengok bini masak tak sampai hati pula, cakap kenyang sekarang. Memang muka kena tarik lah kan, merajuk bini kita. Itu contoh. Maknanya penipuan yang boleh menyelamatkan rumah tangga, bukan nak suruh menipu selalu, tidak. Kalau kita boleh bercakap jujur pun tak apa. Abang nak makan dah, tapi ayang punya masakan abang mesti kena makan juga, walaupun lepas ni kena usung di hospital, tak apa, demi ayang yang tercinta, bidadari yang satu-satunya. Dia punya ayat manis semua keluar lah. Kalau itu lagi terbaik lah, tak adalah tipu tak, tapi certain masa lah, balik lambat ke apa, pandai lah kita ayat tak. Jadi bukan suami saja yang diharus, isteri pun sama kan. Kadang nak sedapkan hati laki, suami tanya, yang nampak macam tak bersihat, okey tak, okey je, tak ada apa. Lutut pun tak ada apa lah, okey je, abang jangan risau. Contoh kan, selalu jadi gitu. Padahal ya Allah, rasa cabut lutut ni, kerah lutut, nak bengkok tak boleh. Allahu Akbar, demi tak nak suami risau pergi kerja. Nampak? Jadi, tapi itulah, benda-benda macam ni janganlah selalu diamalkan kan. Cuma sesekali kalau ada keperluan tertentu mendesak kan, macam dah janji dah nak balik kampung hujung minggu kan, tiba-tiba tengok suami macam sibuk sangat, macam tak dapat. Betul, bila lelaki tanya macam mana yang hujung minggu ni, kita balik juga kot. Tak apalah bang, saya okey je, padahal dalam teringin nak balik kan. Contoh gitulah. Jadi benda-benda ni sebenarnya dalam rumah tangga kita sebut selalu toleransi.
toleransi. Lepas tu kalau orang kampung saya sebut give and take lah, ataupun win-win situation. Sebab dalam rumah tangga ni dia kena ada benda tu. Dan saya pernah jelaskan sebelum ini, apa pun dalam hubungan suami isteri, kekeluargaan, rumah tangga, biar percakapan kita jelas. Itu saja. Jangan sama-sama, jangan tidak jelas. Bila tidak jelas, dia boleh menimbulkan perkelahian. Macam saya bagi contoh dululah. Kan kalau ingat contoh saya bagi dulu. Bila suami nak balik kerja, telefon. Kata, "Yang, abang nak balik dah ni, tapi abang letih betul lah hari ni." Isteri pun jawab, "Tak apa bang, saya tunggu. Tapi itulah, saya pun letih kat sebenarnya ni." Tapi tak tahu apa benda sebenarnya yang letih tu. Apa asbab dia bercakap letih tu, dia tak tahu apa benda. Tak jelas. Suami bagi tahu isteri dia letih sebab dia nak makan kat rumah. Dia malas nak keluar dah. Dia balik, nak makan, semayang, tidur. Isteri pula jawab tu lah, "Bang, ayang pun letih kak. Sebab dia tak masak. Dia nak makan kat luar." Nampak tak? Lah kali, makan hati. Tak ke mana. Nak keluar dah, laki penat. Ya kat rumah tak ada apa nak makan. Tapi tak apalah, Food Panda apa semua ada kan. Order je lah. Order je, tak payah bergaduh sangat. Tapi itu contoh, maknanya perkataan yang tidak jelas. Kalau suami kata, "Abang letih lah yang," tanya, "Yelah letih tu dah kenapa bang?" Tanya. Jangan tak tanya. Sebab orang lelaki ni, dia jawapan dia sangat nipis. Sangat simple. Orang perempuan kan dia teliti, dia halus. Kan? "Abang kat mana?" "Ada kat pejabat." "Yelah, area pejabat kat belah mana bang?" "Oh sudahlah." Kat nak hurai traffic light mana pula satu hal kan. Orang perempuan dia detail. Orang lelaki tak apa. Tanya dah masak? Dah. Itu je. Dia tanya bini dia, "Yang dah masak?" "Dah." Okey. Dia tak tanya pun lauk apa, tak ada. Dia kira dah masak tu, kira dia boleh faham je. Lauk apa dia tak peduli. Itu orang lelaki tak. Tapi orang perempuan dia halus, dia detail, dia sebenarnya teliti. Dia bukan cerewet tak? Setuju kot. Dia bukan cerewet, dia teliti. Ni kalau alas meja sengit ni, daripada dapur dia kejar. Tengah siang ikan, tinggal ikan menggelepar kat situ kan, nak menyelamatkan alas meja yang sengit. Wah, tok laki tengah baca surat khabar depan meja, sengit ke, meja terbalik ke, orang lelaki tak peduli semua tu. Sebab orang lelaki ni tak mikir benda-benda halus gitu. Orang perempuan ni jangan. Hebat dia kan. Saya kena puji lah, sebab depan saya muslimat ramai kan, tak balik aku hari ni kan. Jadi nak sebutnya kan, teliti. Orang lelaki tirai langsir tu sengit sebelah dia punya awning tu ke apa benda, dia tak peduli. Dia janji buka tirai, cahaya masuk sudah kan. Sengit ke, orang perempuan siap timbang air kan, bagi sama. Cadar katil, jangan buat main tu. Bantal kan, dia mesti nak sama. Kembung dia pun nak sama. Jenuh kan. Orang lelaki tak ada pasal lah benda-benda tu. Janji letak kepala syahid sudah kan. Kau nak kembung ke bantal sengit ke, dia tak peduli. Nampak hebat Allah buat orang perempuan. Tapi baguslah, biar itu keseimbangan dan kesempurnaan lah. Kalau dua-dua tak peduli, masalah agak. Kalau dua-dua terlampau halus pun masalah juga. Jadi itulah hebatnya Allah Ta'ala yang menciptakan manusia lelaki dan perempuan. Jadi itu nombor 3. Maknanya dengan suami isteri tadi boleh kalau masa-masa tertentu lah, nak menyelamatkan rumah tangga dan sebagainya. Baik, hadis tersebut di atas jelas membolehkan sebahagian dari dusta boleh dilakukan untuk kepentingan atau maslahat kebaikan. Para ulama memang telah mencatat beberapa hal yang boleh dilakukannya berdusta. Makna ada benda yang kita boleh berdusta lah. Antaranya dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maksud dia Imam Ghazali lah, rahimallahu ta'ala. Antaranya ucapan seorang itu adalah sebagai wasilah, perantaraan bagi suatu tujuan. Dan tiap-tiap tujuan yang terpuji itu mungkin saja cara untuk mencapainya dengan ucapan yang benar atau dusta.
maka cara dusta yang ditempuh adalah haram hukumnya kerana tidak diperlukan. Jika untuk mencapai tujuan itu hanya dengan perkataan dusta, kerana tidak mungkin dengan ucapan terus terang, maka berdusta itu hukumnya harus. Faham tak? Maknanya, kita nak bercakap ni, nak menyampaikan satu tujuan baik itu, kalau bertembung antara boleh bercakap benar dan boleh berdusta, bagi mencapai matlamat kebaikan itu, maka jawapan dia kena cakap benar lah. Kalau boleh berdusta dan boleh bercakap benar. Tapi kalau bercakap benar, kebaikan tu tak sampai matlamatnya, maka di saat itu diharuskan berdusta. Kan? Itu. Ada orang dikejar Along. Dia tak bayar hutang Along ni. Tiba-tiba bersembunyi dalam kereta kita. Contoh kan? Jadi, Along pun tanya, lu ada nampak? Tak tahu, saya tak tahu. Saya baru sampai sini je. Padahal nampak dah kita dah tolong sumbat masuk kawan tu kan, nak selamatkan dia. Itu diharuskan. Tapi jangan letak itu tipu sunat lah. Sebab kalau sunat dapat pahala, jangan buat main. Kan, orang Melayu ni dia suka-suka je. Jadi dia kata tadi hukumnya harus, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil mubah. Jika mewujudkan suatu yang menjadi tujuannya adalah harus juga. Jika yang menjadi tujuan itu adalah suatu kewajipan, maka berdusta itu wajib pula hukumnya. Dia ada pula sampai tahap wajib. Tapi sunat tak sebut pula sini kan. Dia ada harus ataupun wajib saja. Kalau sunat mungkin ada, nanti kita jumpa. Baik, apabila ada seorang Muslim menyembunyikan temannya dari satu kezaliman. Ini macam cerita tadi lah. Orang nak kena kejar dengan Along, nak kena bunuh ke apa. Lalu ia ditanyakan oleh orang zalim itu, maka wajib berdusta dalam menyembunyikannya. Sebab nak selamatkan nyawa. Sebab Islam kan dijaga 5 benda, antaranya menjaga nyawa. Jadi wajib kita tipu pada masa itu nak selamatkan nyawa dia sementara. Dah kebetulan hadir dengan kita. Kita nampak dia menyorok kat mana-mana, kita orang tanya, tak tahu, saya tak nampak pun, saya baru sampai je. Pandai-pandai lah kita ayat kan. Jadi sampai level boleh jadi wajib, kalau hukumnya nak menyelamatkan itu adalah wajib. Demikian pula seorang yang dititip satu amanah barang, kemudian datang seorang zalim ingin mengambilnya, maka wajib ia berdusta dalam menyembunyikannya, kerana sekiranya ia mengkhabarkan amanat barang orang itu, terus terang ia akan sehingga ia diambil oleh si zalim itu dengan cara kekerasan, maka wajib ia menggantikannya. Jadi kalau amanah barang pula, contoh handphone ke apa-apalah kan, jadi yang orang yang datang tu orang zalim, jahat, niat nak ambil barang tu, maka di saat itu kita wajib tipu, nak selamatkan amanah barang yang kita pegang tadi. Dan seandainya dalam jagaan kita tu benda tu diambil dia orang jahat tadi, maka kita pula wajib menggantikannya semula. Jadi pilih nak ganti ke nak tipu. Bukan selalu nak boleh tipu ni. Kan? Jadi ruang tu ada, kita gunakan, kita panggil kelebihan yang Islam benarkan. Baik, sekiranya pemegang amanah itu diminta bersumpah oleh penjahat, maka wajib ia bersumpah mengalihkan niat hatinya dari ucapan yang dikatakannya itu. Jika ia bersumpah tanpa mengalih niat, menurut pendapat yang paling sahih, ia telah melanggar sumpahnya, dan menurut pendapat lemah, ia tidak melanggar sumpah. Jadi kalau perompak tu kata, baik kau bersumpah, kau memang tak ada barang tu, kita sumpah lah. Tapi sumpah tu sekadar untuk melepaskan diri daripada si penjahat tu lah, si zalim itu. Itu bukannya kita bersumpah menyalahi niat dalam hati yang memang kita memegang barang tu. Takut nanti dikira melanggar sumpah, nanti kena bayar kafarah sumpah pula, puasa dan sebagainya kan. Itu kena tengok balik. Baik, demikian pula, setakat ni boleh faham tu? Saya laju ke apa? Tak kan? Demikian pula tidak haram berdusta jika sekiranya untuk mencapai tujuan perang. Yang tadi kita ceritalah, atau mendamaikan orang yang berselisih,
atau melembutkan hati penggugat agar memaafkan kesalahan orang yang digugat apabila tidak ada jalan lain lagi selain berdusta. Jadi asasnya kalau ada jalan lain yang lebih baik daripada menipu, gunalah jalan tu. Kalau ada jalan yang tak menipu, guna yang tu dulu. Tapi kalau istilahnya tak nampak jalan, Ustaz, dua orang ni nampak sampai kiamat mau nak bergaduh ni, jadi kita cari jalan, kita buat cerita lah sikit, Ustaz. Itu boleh kan, buat cerita dengan tujuan nak mendamaikan kan, nak menyelamatkan satu pihak dan seumpamanya. Dalam menjalankan hal itu semua, sebaiknya ia melakukan tauriyah. Apa makna tauriyah? Tauriyah itu ialah apa yang diucapkannya itu diungkapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak dusta menurut dia sendiri, walaupun kalau dilihat dari segi ungkapan bahasa kelihatannya macam dusta. Sekiranya tidak ia ungkapkan sedemikian rupa sehingga memang benar-benar dusta, maka tidak haram juga hukumnya pada saat ini. Contoh perkataan tauriyah, dia nampak macam dusta tapi sebenarnya betul. Tu saya kata, saya baca ni malam tadi buat revision ulang kaji kan, pening saya memikir nak mencari contoh kan. Contoh gini, ketika hijrah Nabi ke Madinah, hijrah Nabi ke Madinah, Nabi berdua dengan Abi Bakar kan, dengan seorang lagi Abdullah bin Uraiqat yang jadi petunjuk jalan. Jadi satu hari masa hijrah tu, Abi Bakrin dengan Rasulullah ni berdua, dia bertembung dengan satu orang yang mereka ni pun tak tahu itu musuh ke orang baik ke, tak tahu. Jadi orang itu tanya Abi Bakrin, siapa dia ni? Menunjuk kepada Rasul lah, Rasulullah SAW. Orang tu tanya Abi Bakrin, dia ni siapa? Abi Bakrin jawab, dia adalah penunjuk jalan. Sebenarnya tipu, nak menyelamatkan Nabi lah, takut itu musuh kan. Kononnya Nabi ni penunjuk jalan nak pergi Madinah. Niat Abi Bakrin dalam hati itu adalah sebenarnya Nabi adalah penunjuk jalan kebenaran. Itu sebenarnya. Benda macam betul tapi tipu. Boleh faham tak? Senang je contohnya tu. Dan satu contoh lagi, ada satu keadaan Nabi berjalan dengan sahabat. Lepas tu bertembunglah dengan beberapa orang dan diorang tanya pada Nabi dengan grup, kamu ni asal dari mana? Lalu Nabi jawab, kami asal daripada air. Lalu orang tu mikir, oh agaknya ni geng Yaman ni, sebab Yaman ni banyak sangat grup-grup bangsa, mungkin ni geng daripada air kot ni. Sebenarnya Nabi nak cakap asal daripada air mani, kejadian asal tu. Nampak tak? Maknanya macam betul tapi tipu, tapi sebenarnya betul. Sebenarnya betul. Faham tak faham ni? Tak berapa nak angguk, saya pun risau juga ni. Kan pernah aku cakap, siapa pun tak faham sebenarnya. Boleh faham no? Tak apa, ambil nafas dulu, insya-Allah. Baik, jadi itu contoh lah. Maknanya pernah berlaku juga di zaman Nabi, dipanggil tauriyah tadi. Macam Abi Bakrin buat dengan Rasul cakap pada kumpulan yang bertanya itu. Baik, sambung lagi sikit lagi. Selanjutnya Imam Ghazali menerangkan, demikian pula boleh berdusta pada suatu yang terikat dengan tujuan yang baik untuk dirinya atau orang lainnya. Seorang yang zalim menanyakan tentang hartanya untuk merampasnya, maka boleh ia mengingkari adanya harta. Contoh lain, itu macam tadi tu lah kan, kita tipu pasal harta tu sebab nak selamatkan harta kita. Contoh lain, pemerintah menanya kepadanya tentang kesalahan yang bersangkut paut hanya kepada Allah. Ia boleh mengingkarinya. Misalnya, ia katakan, saya tidak berzina, atau saya tidak minum arak.
padahal perkara itu ia lakukan. Jadi tujuannya adalah untuk mungkin menyelamatkan dirinya pada saat itu supaya dia tidak dizalimi. Contoh ginilah, macam ini pun banyak berlaku saya rasa, macam orang interview kerja. Kan macam sekarang interview kerja kan, kadang dia tanya awak sokong parti apa. Contoh-contoh ni bukan nak politik ni contoh. Kalau dia jawab saya pembangkang, sah-sah tak dapat kerja lah. Contoh ni contoh ya. Kita interview, orang bos tu tanya awak sokong mana. Sedang kita tahu bos ni memang pemerintah punya geng lah, contoh dah syarikat tu. Jadi kalau aku jawab aku membangkang lagi, confirm tak dapat kerja, aku nak saran nak bini pun tak boleh, maka ulama kata harus. Saya sama dengan tuan lah, sama warna, color tu lah. Kan dapat kerja lepas tu, selamat. Itu dia haruskan, kata ulama. Sebab kalau kita cakap benar, ialah ada orang jenis luruh bendul. Luruh bendul kan, sebab tu ada perkataan lurus bendul tu. Langkah bendul lain, lurus bendul, ataupun apa istilah lain orang panggil, lurus bendul kan. Ada lain tak perkataan lain? Tak ada nah. Lurus bendul lah. Itu je kan. Dia memang tak reti nak menipu, pun masalah agak. Bukan nak suruh kita belajar menipu dah, ada benda yang kadang-kadang terpaksa gitulah. Jadi sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sebab tu kena mengaji. Biar kita nampak, macam ni rupanya dalam Islam, bukanlah kata tak boleh nak menipu. Ada masa-masa ruang tertentu yang diharuskan, dibenarkan, kalau dah tak ada jalan lain. Nampak kan? Jadi itu kita kena tengok balik. Baik, sesungguhnya dia kata sangat popular di kalangan umat adanya beberapa hadis yang mengajar agar orang yang mengaku melakukan pelanggaran hukum had supaya rojok, yakni menarik kembali pengakuannya itu. Adapun mengenai tujuan yang orang lain, misalnya ia ditanya tentang rahsia saudaranya lalu ia mengingkarinya, berdusta dengan mengatakannya tidak tahu. Jadi ada orang selidik pasal orang lain kan. Dia tanya kita, engkau kenal tak dia ni pernah tak dulu ada kes dadah ke? Ya, tu tak tahu. Padahal kita tahu dia pernah kena tangkap ke apa kan. Tapi nak menyelamatkan ataupun nak, ialah menyelamatkan lah, selalunya isunya menyelamatkan. Supaya kita tahu orang yang bertanya tu mungkin ada niat jahat. Mungkin dia nak cari, dia nak balas dendam ke, dia nak pukul ke, dia nak tangkap ke, dia nak bunuh ke apa. Maka kita pun jawab saya tak tahu kan. Walaupun kita sekampung dengan orang tu dan dia tanya kita tu, mungkin sebab dia anggap kita tahu. Tapi kita boleh pada saat itu berdusta mengatakan tidak tahu. Sepatutnya bagi seorang membandingkan antara akibat buruk dari berdusta dengan akibat sampingan dari berterus terang. Jadi kena tengok dulu, kalau aku tipu apa kesan, kalau aku betul terang apa implikasinya. Timbang tara dulu. Jika akibat berterus terang ternyata sangat buruk, maka bolehlah ia berdusta kan. Boleh tipulah masa tu kalau aku terus terang ni kan tak dapat kerja ni, aku dah lah payah nak cari kerja musim Covid, contoh tak. Jadi berdusta. Sebaliknya, jika berterus terang tidak mendatangkan akibat buruk atau ragu tentang akibatnya, maka haram berdusta. Jadi kalau kita terus terang tak ada apa masalah, okeylah, itu lebih baik dan ada pahala di situ. Bila keadaan sudah membolehkan berdusta, jika tujuan yang diinginkan itu hanya menyangkut dirinya sendiri, maka sunat ia tidak berdusta. Kalau dia berkait dengan diri dia sendiri, maka sebaiknya jangan dia tipulah. Tapi bila keadaan menyangkut orang lain, yang tidak dapat dimaafkan kerana tersangkut dengan hak orang lain, maka dapat dipastikan bahawa ia mesti meninggalkan dusta pada semua keadaan yang dibolehkan berdusta, kecuali dalam hal wajib ia berdusta. Ini macam kesimpulan yang kita dah huraikan panjang lebar tadi.
Dan menurut mazhab Ahlus Sunnah, dusta itu ialah memberitahu kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak cocok dengan yang sebenarnya, baik sengaja atau kerana tidak tahuannya. Dusta pada hal yang disengaja berdosa, dan pada hal yang tidak disengaja adalah tidak berdosa. Jadi maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu asas dia lah. Kan? Asas dia, dusta ni cakap benda tak betul. Kita kata, sihat ke kak? Hari ni saya sihat je, wah sakit. Itu nama tipu lah. Ataupun kita sihat, tak boleh, sakit perut memulah ni, walhal tak sakit perut, tipu. Itu nama dia dusta. Kan? Jadi asasnya tak boleh lah, kecuali kalau ada benda-benda yang mengharuskan atau mewajibkan kita menipu dalam hal-hal yang tertentu. Maka yang itu kena tengok balik yang kita dah huraikan tadi. Baik, ashab kami menerangkan dalilnya. Ini dalil. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyediakan tempatnya bagi dirinya di dalam api neraka. Okey. Ini warning daripada Nabi. Siapa yang saja-saja menipu. Ada orang dapat gelaran mak bohong sebab cakap dia 10, satu boleh pakai. Memang kaki tipu sungguh. Kaki goreng orang, kaki ada. Ada orang kalau menyembang, dia punya apa dia panggil? Dia punya menambah cerita memang mengarut sungguh. Dia punya goreng tu sampai hangit. Kita melopong 3 gelas air kopi kat kedai. Dengar dia punya cerita. Ada orang kaki macam tu? Ada. Dia punya menyembang dia. Kita dengar pun seram. Tapi syok pula dengar tu. Cerita tu sedap dengar, tapi dia punya tambah tu memang mengarut sungguh. Ada orang macam tu tak? Jadi apa pun kita balik asal kita. Jadilah manusia yang jujur, manusia yang berakhlak, manusia yang baik. Kalau nak tipu pun tengok situasi keadaan yang kita dah bincangkan tadi. Dan kalau kita pernah menipu sebelum ni, kita minta ampun dengan Allah. Kan? Mungkin kita tak sengaja, kita tak tahu boleh tak boleh masa tu. So kita istighfar, kita taubat, kita minta ampun dengan Allah. Satu soalan ni bukan saya nak suruh ibu-ibu tanya, saya yang tanya. Kita tukar rancangan. Jangan tanya ustaz. Kan? Baik, satu soalan. Isu yang tipu vaksin baru ni. Bukan tipu vaksin, tipu sijil. Tu macam mana cerita dia tu? Tu nak letak kategori mana tu? Salah seorang boleh jawab. Tipu kan tu? Itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Dia macam ni. Saya kena ulas sebab semalam ada pula ustaz yang mengaku pula benda tu. Dia mengaku dia tak divaksin dan dialah yang bawa jemaah yang tak vaksin. Keluar utusan Malaysia. Tak vaksin. Ustaz, saya tak mahu sebutlah nama ustaz, tapi ustaz tu memang agak famous dalam suka bertelagah dengan orang. Carilah sendiri. Tengok utusan Malaysia online ada semalam ada keluar. Ustaz tu dia buat naik dalam Instagram dia. Dia kata saya lah ustaz yang tak divaksin sebab vaksin ni menipu lah apa semua, Yahudi lah, macam-macam lah, Dajjal lah semua, dan saya lah yang bawa jemaah umrah yang tak ada vaksin, yang menipu sedia vaksin. Dia macam ni. Katalah 17 orang tu memang tak boleh vaksin, memang tak ambil vaksin sebab faktor kesihatan. Okey, kan ada orang tak boleh ambil sebab kesihatan kan, asma ke apa-apalah. Okey, kalau betul dia tak ambil atas faktor kesihatan, dari segi undang-undang kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, dia tetap tak boleh pergi umrah.
Sebab nak pergi umrah mesti ambil vaksin. Engkau tak ambil sebab engkau katalah, ini saya andai sangka baik saja. Katalah 17 orang tu memang ada lelah semua, tak boleh ambil vaksin. Tetap juga tak boleh keluar negara sebenarnya. Kan? Dah melanggar peraturan satu. Yang kedua, bila kita tipu sijil vaksinasi dalam MySejahtera, itu boleh mengundang satu padah yang lebih buruk apabila manalah tahu kerajaan Saudi tahu benda ni, dah dianggap MySejahtera ni boleh kelentong ni, suka nak dipercayai lepas ni, Malaysia ni apa hal buat macam ni, sudah. Yang ketiga, impak dia pada orang yang betul-betul jujur, yang nak pergi umrah, yang dah bersemangat kumpul duit, dah sangkut pula sekarang ni tak boleh pergi. Kan kena hold ni 1 bulan tak silap saya kan, kena hold dulu. Jadi dah sangkut ke situ. Yang keempat, merugikan pihak travel apa semua ni, agensi yang dah berpuluh ribu, berjuta habis duit dah booking hotel. Tuan-tuan ingat Arab nak refund balik? Arab ni deal dengan dia, ini memang deal mati punya tuan-tuan. Dia memang tak ada boleh bincang tepi punya. Kan? Hari ni dia kata hitam, besok boleh tukar putih. Hari ni dia kata boleh ambil bilik 20 bilik kita book, besok tinggal 18. Kita nak cakap apa? Kan? Dia ikut suka dia. Jadi sebab itulah Timbalan Mufti Perak, Timbalan Mufti Negeri Perak menasihatkan mereka yang terlibat itu segera bertaubat kepada Allah. Sebab dalam satu faktor lain, kau telah berisiko memudaratkan orang yang ada vaksin. Kan? Walaupun betul vaksin ni bukanlah lesen untuk tak kena COVID. Ramai je yang vaksin pun kena kan. Tapi orang kata risiko dia tu rendah. Tak adalah teruk macam orang tak divaksin. Itu yang banyak. Ini fakta kementerian, tuan-tuan, bukan sereka-reka sendiri. Kan? Jadi itulah. Kita nak ulah panjang kan, buat naik darah tinggi je. Geram tuan-tuan. Kita ni punyalah rindu, nampak? Punyalah, saya last pergi umrah saya rasa 2016. Lama dah saya tak pergi sebenarnya. 2 tahun dah confirm kita tak pergi COVID. Sebelum tu paling lewat pun mungkin 2019 kita pernah pergi. Itu paling last lah saya rasa. Ataupun awal 2020 sebelum PKP apa semua dulu ni kan, sebelum COVID datang. Jadi kita ni dah menaram lama dengan rindu, dengan Mekah, dengan tengok pula baru ni kawan-kawan kita seustaz pergi. Allah, kita tak ada nak pergi lagi sebab baru nak plan tahun ni, nak tenang-tenang dulu, dah keluar wahara macam ni pula. Oh, memang saya tak boleh lah. Sebab kau menipu dalam agama benda ni, ibadah, menipu dalam ibadah. Sebab itu Datuk Mufti tu sebut, Ustaz Zamri tu sebut, bila orang tanya kan, kalau macam tu apa hukum umrah dia Ustaz? Sah ke tak? Dari segi hukum, kalau cukup syarat, cukup semua, sah lah. Cuma terima atau tidak atas faktor menipu, itu yang kita risau. Ini bukan kecil punya impak tau. Saudi baru sahaja isytihar tahun ni boleh buat haji. Itu di isytihar 3 minggu lepas saya ada baca. Ada member saya pada Mekah pun hantar benda tu. Tiba-tiba dia jadi macam ni, kot lah kan, berubah pula kan, tak kenanya tuan-tuan. Kita ni walaupun tak dapat lah, kita ni bukanlah, mungkin tahun ni bukan giliran kita pergi haji, tapi bila tengok orang boleh pergi, kita tompang seronok. Itu je sebenarnya. Kita pun tompang lega, ya Allah seronok dapat tengok orang wukuf, orang melontar, seronok. Walaupun kita kat Malaysia tak dapat pergi kan, tapi orang kata roh tu ada lah, roh kita bersama dengan jamaah haji. Tiba-tiba jadi macam ni memang mangkuk ayun sungguh. Saya memang geram tuan, betul saya cakap. Netizen semua dah komen dekat ustaz tu, memang dia naik angin, minta kerajaan tangkap lah, buat siasatan menyusahkan orang. Betul lah orang Melayu kata nila setitik kan, nanya orang lain tu, orang yang betul-betul ikhlas nak buat ibadat kan. Saya sehari 2 ni memang saya lipat benda ni sebab geram tuan, geram sungguh saya. Kesian dekat travel agency, dah lah rugi 2 tahun tak boleh pergi umrah kan, duit tak jalan, rolling habis semua tak ada. Lepas tu ni pula sangkut lagi, tiket kapal terbang lagi.
belanja hotel lagi kan. Banyak tuan-tuan, kesian kat orang. Itulah masalah tu. Lagi satu, kau dah buat salah, kau pergi expose pula, membangga-bangga diri, bermegah, kononnya anti vaksin, megah pula. Tak faham saya, memang tak faham sungguh kan. Jadi sebelum terbalik meja ni, saya berhenti setakat ni dulu. Geram tuan, geram. Saya memang angin betul sehari dua ni. Mesti ada link kan. Semalam dah ada keluar berita dekat Terengganu ke mana, doktor yang memalsukan rasuah kan. Dia, siapa nak update dalam MySejahtera tu ada 2 dos, pergi jumpa doktor tu bayar 4 ke 500 ringgit je, tak payah suntik. Itu pun satu hal juga tu. Allahu Akbar. Doktor tu lah. Ada dah, polis pun dah sebuan apa semua kat klinik tu. Jadi tuan-tuan, kita dah hidup zaman macam ni, kita nak cakap apa? Walaupun asasnya vaksin itu tidak wajib kan, tetapi dia macam seolah-olah diwajibkan sebenarnya. Seolah-olah. Sebab kita nak mari kuliah ni kena ada 2 dos kan. InsyaAllah tengok muka-muka tu semua ada lah 2 dos tu kan. Kami jadi ustaz nak pergi ceramah, JAIS tetapkan 2 dos. Udah. Tauliah tidak berpolitik, saya selamat, tak ada dalam list 31 ustaz tu. Jangan risau, saya orang baik, jangan risau, insya-Allah. Kan? Tipu sikit-sikit je tak apa kan. Jadi nak sebutnya, engkau nak pergi Mekah pun besok, kena ada benda tu siap dengan booster sekali kan. Tiba-tiba kita hidup, tak kira lah orang kata ini Dajjal ke Yahudi ke konspirasi apa benda, itu kita serah je lah pada Allah. Kita pun tak tahu hal sebenar. Orang kata ni agenda Dajjal. Mana Dajjal? Pernah jumpa ke? Ada ke Dajjal beritahu benda tu? Kan fakta-fakta tu kadang pungut dalam internet yang tak tahu kesahihannya. Macam saya cerita dah banyak kali kan, nak murid saya seorang, anak murid ni yang mengajikan kita. Hello saya, Assalamualaikum Ustaz, sihat? Ustaz dah ambil suntik dos? Dah? Berapa? 2. Cantik Ustaz. 2 tahun lagi Ustaz mati. Lagi kau ajar tuan. Saya kata, engkau ni Tuhan ke apa? Tak Ustaz, saya baca dalam internet. Tengok, saya baca dalam internet. Baca boleh baca, tapi sumber. Adakah ambil pada fakta yang tepat daripada kementerian ke, daripada doktor ke, daripada sumber-sumber yang sahih, atau tulisan tangan manusia yang memang anti kepada benda-benda tu. Jadi itu yang kadang buat orang stres tu, yang buat main. Kita sebab tu kadang kita yang tak ada apa dah tenang-tenang, bila orang cakap macam tu, ni angin juga kita pun. Bila orang buat tindakan macam ni, satu benda besar dia apa tuan-tuan ni, ibu sekalian, bila jadi isu umrah ni, dia jadi fitnah pada Islam, merosakkan nama agama tau, bukan main-main. Cukuplah tu, sebelum apa-apa berlaku dalam dewan ni, kita berhenti setakat ni dulu kan. Jadi ibu sekalian, tajuk yang berikut insya-Allah biiznillah kita sambung 2 minggu akan datang. Kelas tajwid tiap hari Selasa ke macam mana? Setiap Selasa lah. Okey. Baik, jadi kita jumpa 2 minggu akan datang biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, muslimin-muslimat, ramai yang komen suruh saya istighfar. Sabar Ustaz katanya. Diorang pun dah seram lah kita naik angin kan. Jadi tak apalah tuan, saya masih boleh bersabar lagi, tak apa, insyaAllah. Baik, jadi yang pertama, kesimpulan akhir kita, sebaik-baiknya kita bercakaplah dengan jujur. Kalau ada keharusan menipu, itu diharuskan. Tapi tengok, bukan sesuka hati, start daripada hari ni aku tak peduli, aku kena tipu orang je. Jangan. Kan saya pula yang kena kan. Saya dah ajar, kita dah share ilmu yang betul.
Nanti takut jadi macam isu Hajah Salwa sebut tadi dah, kerat sikit, ni live banyak ni kan, kerat sikit dia nak pedajal kita, jenuh jawab pula. Banyak dah dalam YouTube melaga-laga kau ustaz ni kan, yang ahli sunnah Wahabi habis semua dia laga-laga kan, video semua sekat-sekat. Ustaz tu cakap tak habis, cakap detail, dia ambil sekat pangkal, sambung ujung, sambung itu, laga, tak ada kerja. Itulah akhir zaman kita. Jadi nombor 1. Nombor 2, apa pun kita jangan tinggal majlis ilmu, mengaji, kuliah macam ni, online, offline, tak apalah. Yang mana jauh kita buat live untuk orang, mudah-mudahan ada manfaat untuk mereka juga. Dan yang ketiga, seperti biasa, apa yang kita buat, pastikan niat kita adalah betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada pahala yang terbaik yang Allah berikan pada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebelum saya tangguh, ada 2 pengumuman ringkas. Yang pertama, seperti biasa, saya buat kutipan sikit lah untuk tabung-tabung kebajikan kita yang mengaji, yang banjir, yang susah, yang macam-macam lah tuan-tuan. Yang banyak juga PM pada saya, yang saya kenal, ada yang saya tak kenal pun saya seram juga nak bagi kan, sebab kadang tak kenal, takut scammer ke apa. Mana yang kita kenal, kita cuba bantulah, insya-Allah. Macam-macam taktik sekarang ni. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan boleh infak RM1-2, mudah-mudahan ada pahala kita lah. Itu saja, terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.